penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan salah satu kes yang semakin meningkat di negara kita pada saban tahun. Tahukah anda, penderaan kanak-kanak ini sering berlaku pada golongan muda, iaitu golongan kanak-kanak. Golongan kanak-kanak merupakan golongan yang masih muda, yang masih memerlukan bantuan, jagaan, didikan dan kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu bapa. Tetapi terdapat segelintir kanak-kanak yang kurang bernasib baik yang tidak dapat memperoleh perkara ini. Oleh itu, mereka juga terjebak dengan kes penderaan. Dengan ini, saya Nur Atira Ila binti Razali dan ahli kumpulan saya yang lain akan membincangkan sebuah topik yang bertajuk bagaimanakah cara untuk membendung kes penderaan ini berlaku. Oleh itu, kami akan cuba meleraikan tentang topik ini, iaitu siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap kes tersebut, apakah sebab berlakunya kes tersebut dan cara-cara untuk membendung kes tersebut dan kelebihan dalam membendung kes ini. Oleh itu, selamat menonton dan stay tune. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfaindah binti Janil, berasal dari kelas DEC 3C. Antara sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak ialah disebabkan berpunca daripada pendera, iaitu disebabkan oleh masalah kewangan keluarga. Apabila masalah kewangan keluarga tidak diurus dengan baik, maka berlakunya pengabaian dari segi hak asasi kanak-kanak dan mengakibatkan kanak-kanak menjadi mangsa pendera disebabkan oleh tekanan terhadap masalah kewangan keluarga. Seterusnya ialah disebabkan oleh berfakarkan penderaan berpunca daripada mangsa, iaitu kanak-kanak yang mempunyai kecacatan sewajarnya ibu bapa yang menjaga dan melindungi mereka. Tetapi berlaku di sebaliknya pula, kerana ibu bapa tidak dapat menerima keadaan anaknya serta malu akan kekurangan anak mereka di khalayak ramai. Selain itu disebabkan berpunca daripada lain-lain sebab, iaitu faktor kanak-kanak yang nakal ditambah pula dengan ibu bapa yang mempunyai sikap yang penasaran. Merupakan dua isu yang saling berkait, sikap yang perlu diurus dengan baik agar tidak berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Terdapat beberapa pihak yang perlu bertanggungjawab dalam kes ini, antaranya ialah ibu bapa merupakan peranan penting dan perlu memahami anak anda dalam kes penderaan, apatah lagi penderaan seksual. Ibu bapa haruslah mendengar anak anda yang menjadi keperluan khusus serta berikan sokongan keselesaan dan menjadi pendengar yang baik, aktif dan fokus. Jika guru mendapati tingkah laku murid mereka agak berlainan dan pelik, mereka perlu segera mengenal pasti apa masalahnya dan jika didapati didera, mereka harus melaporkannya. Laporkan kes penderaan kanak-kanak kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat. Tanggungjawab guru serta ibu bapa adalah penting untuk mengelak sebarang kecederaan ke atas kanak-kanak akibat tekanan oleh orang dewasa. Oleh itu, usaha pelbagai pihak terutamanya pihak sekolah dengan ibu bapa adalah penting untuk pihak kementerian bagi memastikan kes penderaan kanak-kanak dapat ditangani dengan lebih efektif. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Isa. Saya daripada kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya daripada kelas DEC 3C. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai cara-cara membendung kes penderaan kanak-kanak di negara kita. Pertama sekali ialah pendapat saya, kita perlulah membuat kempen kesedaran kepada masyarakat supaya kes penderaan kanak-kanak dapat dikurangkan. Yang kedua, perlulah membuat iklan di televisyen supaya rakyat Malaysia mengetahui kes penderaan kanak-kanak tidak perlu dilakukan. Yang ketiga ialah kita perlulah mengetatkan undang-undang di negara kita supaya rakyat Malaysia akan takut untuk melakukan kes penderaan kanak-kanak. Dan keempatnya ialah kita perlulah masyarakat haruslah menanam nilai-nilai murni ke dalam diri dan menggayakan amalan gaya hidup sihat. Dan seterusnya ialah penduduk setempat sendiri haruslah melakukan kerondaan secara bergilir-gilir untuk memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini serta merancang untuk menjaga penduduk kampung ataupun setiap tempat lah, supaya tidak lagi ada kes penderaan kanak-kanak.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang kelebihan mencegah kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama, peratus jenayah dalam negara dapat dikurangkan. Penderaan kanak-kanak dikategorikan sebagai jenayah. Negara yang mempunyai peratus jenayah yang tinggi akan dipandang rendah oleh negara lain kerana mempunyai prestasi dan imej yang buruk. Yang kedua, bagai permata negara dapat dilahirkan melalui penjagaan yang rapi dan penuh kasih sayang terhadap kanak-kanak. Kita dapat membesarkan mereka untuk menjadi permata-permata yang dapat membanggakan dan mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang ketiga, setiap individu berasa lebih selamat. Individu tersebut adalah kanak-kanak, ibu bapa dan penjaga. Kanak-kanak tidak perlu rasa takut ataupun bimbang diri mereka akan diancam oleh orang lain, sama ada daripada orang dewasa ataupun rakan sebaya mereka. Untuk ibu bapa pula, bagi mereka yang berkerjaya dan tiada kesempatan untuk menjaga anak-anak mereka, mereka tidak perlu rasa kurang yakin dan ragu-ragu ketika menghantar anak mereka ke taska ataupun taman asuhan. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, kanak-kanak juga berhak untuk hidup seperti orang biasa. Mereka juga berhak untuk bermain bebas, bergembira dan berseronok dengan melakukan aktiviti yang mereka suka dengan rasa selamat dan tanpa gangguan. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama membendung kes ini daripada berleluasa. Dengan itu, saya Nur Ain Balkis binti Abdullah dengan ahli kumpulan saya ingin mengakhiri perbahasan ini serta tajuk ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih.